Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Fatin dalam kelas matematik. Hari ini kita akan belajar pengurusan data, kemahiran penyelesaian masalah. Okey, ini merupakan contoh soalan penyelesaian masalah. Okey, kita baca sama-sama. Piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan pokok bunga di sebuah kawasan sekolah. Berapakah bilangan simbol bagi pokok bunga di blok C jika ada 80 pokok bunga semuanya? Okey, langkah pertama ialah kita kena fahami soalan, apa kehendak soalan. Okey, tengok jumlah pokok bunga 80. Okey, kesemuanya di sekolah itu ada 80 pokok bunga. Satu simbol mewakili 5 pokok bunga. Cari bilangan simbol bagi pokok bunga di blok C. Jadi yang ini kita tak tahu, kita nak carilah. Okey. Okey, langkah kedua kita fikirkan cara. Okey, kita tahu di blok A ada 2 pokok bunga. Bilangan yang sebenar kita tahu tak? Jadi kita cari dulu bilangan yang sebenar. Okey, contoh blok A 2 darab 5. Kenapa kita nak kena darab 5? Sebab petunjuknya satu pokok bunga mewakili 5 pokok bunga. Okey, jadi 2 darab 5 dapat 10. Okey, blok B ada 3. 1, 2, 3. Kita darabkan dengan 5, dapat 15. Blok C kita tinggalkan dahulu sebab kita tak tahu. Okey, cari maklumat yang ada dulu. Makmal 2. 2 darabkan dengan 5, kita dapat 10. Pejabat 1, 2, 3, 4, 5. Darabkan dengan 5, dapatlah 25. Kalau kita tambahkan yang blok A, blok B, makmal dan juga pejabat. Okey, kita tambahkan. Okey, 10 tambahkan dengan 15, tambahkan dengan 10, tambahkan dengan 25. Okey, jawapannya 60. Okey, boleh congak je. Okey, jadi kesemua ni adalah 60. Tapi kita tahu keseluruhan pokok bunga tadi di sekolah adalah 80. So, 80 kita boleh terus kita boleh tolakkan dengan 60 sama dengan 20. Okey, bila 20 kita nak 20 pokok bunga ini yang sebenar. Tapi kalau kita nak letak perwakilan di dalam piktograf, kita hanya bahagikan dengan berapa satu pokok bunga ni? 5 kan? So kita bahagikan dengan 5. Kita nak tahu bilangan. So 4 darab 5, 20. Tolak. Okey, sifar-sifar. Jadi 4 pokok bunga sahaja kita perlu lukis di blok C. Okey, ada satu lagi cara. Okey, cara yang kedua, kamu boleh bahagikan terus 80. Di mana kamu jumpa 80? Okey, jumlah keseluruhan bunga. Kamu bahagi terus dengan petunjuk 5. Okey, 80 bahagikan dengan 5. Okey, jadi kita dapat 16 pokok bunga. Kesemua pokok bunga yang ada, gambar pokok bunga yang ada adalah 16. Okey, ini jumlah keseluruhan pokok bunga dalam piktograf. Okey, yang di dalam piktograf. Okey, cuba kita kira pokok bunga yang ada di dalam piktograf ini yang dilukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya 12 pokok bunga yang dilukis. Tapi keseluruhan pokok bunga adalah 16. Okey, gambarnya ada 16. Jadi, kita dapat tahu teruslah 16 tolakkan dengan 12 sama dengan 4. Okey, jadi kita boleh lukis sebanyak 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kita tahu simbol bagi blok C 4. Okey, kita kena lukis 4 pokok bunga. Ini cara kedua. Okey, so kamu boleh pilih sama ada kamu selesa dengan cara pertama ataupun cara kedua. Okey, mudah saja. Soalan ini melibatkan carta palang. Okey, carta palang menunjukkan warna kegemaran sekumpulan remaja. Okey, berapakah peratus penggemar warna merah daripada keseluruhannya? Okey, kita lihat carta palang ini dan kita fahami dulu soalan dan juga gambar rajah carta palang ini.
Okey, cuba kita tengok yang biru ni ada berapa, kita kena baca palang dia. Okey, bilangan remaja bagi setiap warna. Okey, bagi warna biru, warna kegemaran biru ialah sebanyak 45 sebab dia berada di tengah-tengah antara 40 dengan 50. Jadi 45. Okey, warna merah pula. Okey, cuba tengok warna merah. Okey, kita baca dia adalah 40. Okey, so 40 orang yang meminati warna merah. Okey, warna kuning. Okey, baca palangnya. Okey, di tengah-tengah antara 50 dan 60 adalah 55. Jadi, 55 orang meminati warna kuning. Okey, warna hijau. Warna hijau pula 50 orang dan juga warna ungu. Okey, warna ungu 60 orang yang meminati warna ungu. Okey, sekarang kita nak kira peratus penggemar warna merah. Macam mana kita nak kira peratus? Okey. Okey, untuk mencari peratus penggemar warna merah, bilangan warna merah iaitu 40 perkan dengan jumlah remaja. Kita dah cari tadi jumlah remaja iaitu 250 darabkan dengan 100%. 400 bahagikan dengan 25 dapat jawapannya 16%. Okey. Mudah sangat. Okey, untuk soalan penyelesaian seterusnya, ia akan melibatkan kekerapan, mod, julat, min dan juga median. Jadi, murid perlu tahu dulu apa itu kekerapan, mod, julat, min dan juga median. Kita akan berikan sesuatu data. Okey, apakah ukuran yang digunakan untuk membantu kita membuat kesimpulan tentang sesuatu kumpulan data? Jadi, kekerapan, mod, julat, min, median inilah yang akan membuat kesimpulan tentang sesuatu kumpulan data. Okey, mari kita lihat apa itu kekerapan. Kekerapan ialah bilangan kali sesuatu nilai muncul dalam sesuatu set data. Nanti kita akan lihat contohnya. Apa itu mod? Data yang mempunyai kekerapan paling tinggi, iaitu dia muncul banyak kali. Okey, julat. Apa itu julat? Perbezaan antara nilai maksimum dan minimum bagi sesuatu kumpulan data. Nilai maksimum ialah nilai yang paling besar. Nilai minimum pula adalah nilai yang paling kecil. Perbezaan di sini melibatkan operasi tolak. Jadi, nilai yang besar kita tolak dengan nilai yang kecil. Okey, kita tengok min pula. Okey. Okey, min ialah nilai yang diperoleh dengan membahagikan jumlah keseluruhan nilai dalam kumpulan data dengan bilangan data. Okey, pendek kata, kita akan jumlahkan keseluruhan nilai data yang kita ada, kita akan bahagikan dengan berapa bilangan data yang ada. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan macam mana contohnya. Okey, median. Apa itu median? Nilai data yang berada di tengah-tengah sekumpulan data yang disusun ikut urutan menaik dan juga menurun. Okey, bila kita dapat sesuatu data, kita akan susun dulu data tersebut secara menaik ataupun menurun. Lepas tu kita akan pilih data yang berada di tengah-tengah. Itu adalah median. Nanti kita lihat contoh. Okey, kita lihat soalan dan penyelesaian masalah. Hitung mod, median, min dan julat bagi data yang berikut. Okey, diberikan kita satu set data iaitu 2, 3, 5, 4, 3 dan juga 7. Sekarang kita lihat mod. Kita nak cari mod. Okey, tips di sini, nombor apa paling kerap terjadi? Okey, nombor apa yang paling kerap muncul di sini? Okey, kita tengok. Okey, nombor 3 ni ada sebanyak 2 kali. Dia muncul sebanyak 2 kali. Kalau nombor 2 ni 1 je. 5 pun 1, 4 1 kali dan juga 7 1 kali. So yang paling banyak muncul adalah 3. Jadi mod ialah 3. Okey, itu saja jawapannya. Senang sangat. Okey, sekarang kita nak cari median. Okey, tipsnya adalah susun semula nombor dalam tertib menaik ataupun menurun. Jadi kamu boleh pilih. Okey, jadi cikgu susun dalam bentuk menaik. Cikgu ambil 2 dulu. Lepas tu 3. Jangan lupa 3 ada 2 kali. Okey, 3 lagi. 4, 5 dan juga 7.
Kita kena lihat nombor yang berada di tengah-tengah. Jadi apa yang nombor yang berada di tengah-tengah? Kita tengok. Okey, nampak tak? Nombor yang berada di tengah-tengah ada 2, 3 dan juga 4. Okey, kalau dia ada satu je nombor, kamu terus boleh pilih. Okey, tapi jika ada 2 seperti ini, kamu kena carikan purata. Kamu kena tambah 2, 3, tambah 4, perkan dengan 2, bahagi 2. Jadi 3 tambah 4 berapa? 3 tambah 4, 7, bahagikan dengan 2. Jadi kamu boleh bahagi seperti biasa. Kalau kamu dapat congak, teruslah boleh dapatkan jawapan. Okey, kalau kamu tak tahu, bahagi macam biasa. 7 bahagi 2, okey, 3 darab 2, 6. Okey, yang paling hampir. Okey, tolakkan jadi 10. Okey, di sini bila dah habis kamu kena letak titik perpuluhan. Okey, berapa darab 2 sama 10? 5 darab 2 sama dengan 10. Jadi sifar-sifar tolak. Okey. Jadi mediannya ialah 3.5. Median ialah 3.5. Okey, senang sangat. Okey, baiklah. Sekarang kita nak cari min. Okey, tipsnya ialah jumlahkan keseluruhan nilai dalam kumpulan data. Jadi operasinya di sini adalah operasi tambah. Dia suruh kita jumlahkan. Okey, jumlahkan keseluruhan nilai dalam kumpulan data. Inilah nilai dalam kumpulan data. Jadi kita tambahkan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambahkan dengan 7. Lepas tu dia suruh kita dibahagikan. Bahagikan dengan bilangan data. Kita akan buat per. Dalam min ni kita buat per. Kita gantikan sebagai bahagi. Okey, dengan bilangan data. Ada berapa bilangan data di sini? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tambah 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. Tambahkan 4, 14. Tambahkan 3, 17. Tambahkan 7. Jadi 24. Okey, 24 kita bahagikan dengan 6. Okey, so 24 bahagi 6 dapat terus 4. Okey, sama dengan 4. Jadi minnya ialah 4. Okey. Okey, sekarang kita akan cari julat. Tipsnya ialah nilai maksimum tolak nilai minimum. Jadi operasinya tolak sebab kita nak tahu perbezaan antara nilai maksimum dan juga nilai minimum. Okey, nilai maksimum apa? Kat sini kita tengok. So 7. 7 paling besar. Okey, nilai minimum yang paling kecil 2. So kita tolak saja. 7 tolak 2 sama dengan 5. Okey, jom kita lihat soalan penyelesaian masalah melibatkan piktograf. Okey, piktograf ini tentang sumbangan kepada MNS. Apa itu MNS? Kita baca soalan dia. Persatuan Pencinta Alam Malaysia MNS bergiat aktif dalam mengetengahkan isu-isu alam sekitar. So, piktograf menunjukkan sumbangan yang diterima oleh MNS. Tentukan mod dan juga min. Dia suruh kita cari mod dan juga min. Tadi mod apa tipsnya? Wang apa paling banyak atau kerap disumbangkan? Cuba kita tengok berapa ramai yang beri nilai RM20. Okey, 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 orang sahaja. Okey, nilai RM10, 1, 2, 3, 4, 5. Ni nilai RM5, 1, 2, 3. RM1, 2. Kita tengok petunjuk dia. Satu gambar orang mewakili satu orang. Jadi senanglah satu gambar satu orang. Okey, kalau 2 gambar 2 orang lah. Okey, jadi modnya yang banyak atau kerap disumbangkan. Wang apa yang ramai orang bagi. Okey, kalau kat sini kita tengok 5 paling besar. Okey, paling banyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita takkan ambil bilangan 5 ini. Kita akan ambil datanya. Mod ni ialah data yang kerap, yang paling kerap muncul. Okey, jadi modnya adalah mod ialah RM10. Okey, M ni huruf besar
tak boleh huruf kecil. Okey, mod ialah RM10. Kita takkan ambil 5 bilangannya, itu adalah kekerapan. Okey, kita akan ambil datanya iaitu RM10. Jadi jangan keliru, okey. Okey, sekarang kita nak cari min. Okey, tipsnya ialah jumlahkan keseluruhan nilai wang dalam kumpulan data. Operasi tambah, lepas tu kita bahagikan dengan bilangan orang yang menyumbang. Jadi kita darab. Tadi 4 kan? 4 darabkan dengan RM20. 4 darab 20. 5 darabkan dengan 10. Kenapa kena darabkan dengan 5? Sebab ada 5 orang yang menyumbang RM10. 3 darab dengan 5 dan 2 darabkan dengan RM1. Jadi perkan dengan ataupun bahagi dengan bilangan orang yang menyumbang. Okay, kamu kena tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Okay, di bawah pun kamu kena tambah ini bilangan data iaitu bilangan orang. Okay, so kamu tambah, kamu akan dapat RM10.50. Min dia adalah RM10.50. Okay, mudah sahaja. Okay, sekarang kita lihat soalan dan penyelesaian masalah bila melibatkan carta pai. Okay, kita baca soalannya. Carta pai menunjukkan peratus bungkusan pelbagai jisim yang diterima oleh pejabat pos Seri Maju. Jumlah bungkusan itu ialah 12 bungkus. Cari julat dan juga medium. Dia dah bagi tahu kita maklumat penting di sini, jumlah bungkusan itu ialah 12 bungkus. So kamu boleh garis 12 bungkus. Okey, yang kita nak kita bulatkan. Cari julat dan juga median. Okey, so yang pertama kita nak cari julat dululah. Okey, julat tadi apa? Nilai maksimum tolakkan dengan nilai minimum. Okey, bila kamu dapat dalam ni, kamu kena tahu bilangan bungkusan. Kamu buat dulu dalam bentuk jadual. Okey, yang ni 25%. Nak cari bilangannya, kamu darabkan dengan 12. Kenapa kamu darabkan dengan 12? Sebab jumlah tadi adalah keseluruhannya adalah 12. 25/100 darab 12 sama dengan 3 bungkus. Ni 25% juga. Darabkan dengan 12, 3 bungkus. 4, 50 darabkan dengan 100 darab 12 sama dengan 6. 50% ni. Okey, bila kamu dah buat jadual, kamu dah tahu bungkusan yang berjisim 2 kg ada sebanyak 3 bungkus. Bungkusan berjisim 3 kg ada sebanyak 3 bungkus, dan bungkusan berjisim 4 kg ada 6 bungkus. Okey, so julat nilai maksimum jisim yang maksimum di sini adalah 4 kg. Okey, jisim nilai minimum adalah 2 kg. Jadi kamu tolak sahaja, 4 tolak 2 sama dengan 2 kg. Jadi inilah julatnya iaitu 2 kg. Okey. Okey, sekarang kita nak cari median. Sebab itulah kita kena cari dulu bilangannya. Okey, di jadual ini kita sudah cari bilangan bungkusan. Jadi senang untuk kita nak susun data mengikut tertib menaik atau menurun. Kalau kat sini cikgu pilih tertib menaik. Jadi 2, jisim 2 sebanyak berapa bilangan bungkusan? 3. Jadi cikgu kena senaraikan sebanyak 3 lah. 2, 2, 2. Okey, 3 kilogram sebanyak 3 juga. 1, 2, 3. 4 kilogram sebanyak 6. Jadi cikgu kena senaraikan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sekarang kita dah senaraikan. Kita dah susun secara menaik. Kita lihat yang berada di tengah-tengah. Okey. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lihat, ada 2 data berada di tengah-tengah. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita kena cari purata dia. Okey, 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 bahagikan dengan 2 sama dengan 3.5 kg. Okey, soalan terakhir melibatkan carta palang. Okey, terdapat 2 carta palang di atas menunjukkan skor olahraga yang diperolehi oleh 10 orang murid lelaki dan juga 10 orang murid perempuan dalam kem sukan 1 Malaysia.
Okey, sekarang kita nak cari mod dan min bagi murid lelaki. Jadi kita fokuskan kepada carta palang murid lelaki sahaja. Okey, sebab dia dah ada bagi 2 tapi dia nak cari murid lelaki. Jadi kita ambil skor murid lelaki dan juga kekerapan murid lelaki, kita buatkan jadual. Okey, supaya senang untuk kita tengok. Okey, skor 4, skor 8, skor 12, skor 16 dan juga skor 20. Okey, kekerapan untuk skor 4 adalah 1, untuk 8 adalah 2, untuk skor 12 adalah 3, untuk skor 16 adalah 2 dan juga skor 20 juga 2. Okey, bila kita buat jadual, mudah untuk kita lihat kekerapan yang paling kerap terjadi. Yang mana paling banyak kekerapannya di sini. Okey, 3. Okey, skor. Jadi modnya kita kena pilih data. Jadi mod ialah skor 12. Okey, kita takkan ambil 3. Kita akan ambil datanya. Okey, kat anak panah yang cikgu tunjukkan ni. Okey, kita akan ambil data, jadi mod ialah skor 12. Okey, mudah kan? Okey, yang terakhir kita kena cari min. Okey, kita dah ada jadual, senanglah kita untuk cari min. Bahagi jumlah skor dengan jumlah kekerapan. Okey, jumlah skor kita darab dulu. Satu orang saja yang mendapat skor 4. 1 darab 4. Okey, tapi ada 2 orang yang dapat skor 8. 2 darab dengan 8. Ada 3 orang dapat skor 12. 3 darab 12. Okey, ada 2 orang dapat skor 16. 2 darab 16 dan ada 2 orang dapat skor 20. 2 darabkan dengan 20. Jadi kita perkan dengan jumlah kekerapan. Okey, kekerapan ni bilangan orang. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Jadi 10 orang murid lelaki. Tadi kan ni pun dalam soalan tadi pun dah ada 10 orang murid lelaki. So kita perkan dengan 10. Okey, tambah kita dapat 128 bahagikan dengan 10. Jawapannya adalah 12.8. Jadi min ialah 12.8. Jadi sangat mudah untuk cari min. Okey, baiklah murid-murid, dah sampai ke penghujungnya. Jadi hari ini kamu telah pun belajar cara macam mana nak selesaikan masalah dalam bentuk penyelesaian masalah dalam topik pengurusan data. Jadi kamu perlu belajar, fahami betul-betul. Okey, dah faham, dah tonton, jangan lupa like dan komen nama kamu dalam video ini di ruangan komen. Okey, dan kamu boleh subscribe. Okey, kita jumpa lagi untuk pembelajaran akan datang. Jangan lupa buat latihan di rumah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.